Ada pihak dalam cuba ubah UMNO terima Anwar? Najib dan Zahid antara 10 MP sokong Anwar? Otai reformis gesa Anwar berhenti berharap? Kerajaan Perikatan Nasional mungkin jatuh esok? Setiausaha Agung Barisan Nasional Anwar Musa berkata terdapat usaha mengubah pendirian UMNO untuk tidak bekerjasama dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim dan DAP. Anwar yang juga ahli Parlimen Keterih berkata pendirian ini juga telah diterima oleh sekutu-sekutu UMNO, tetapi ada pihak yang perlahan-lahan cuba menghakis pendirian tersebut. Konspirasi menggagalkan dasar tolak Anwar dan DAP. No Anwar no DAP sedang berjalan. Akuan berkanun atau SD cuba dikutip. Pujuk rayu berterusan, punca kemarahan kepada kerajaan cuba direka, nama istana dan kerabat turut diguna, katanya pada satu hantaran di Facebook. Anwar tidak menamakan individu dimaksudkannya itu, tetapi menyebut liciknya pihak yang kempunan kuasa yang berharap mengambil alih kuasa amat bijak mengatur strategi. Mereka pura-pura letak DAP di saf belakang agar mereka mudah memperdaya kelompok no DAP, no Anwar, katanya. Menurut Anwar lagi, tindak tanduk pihak berkenaan sedang diperhatikan. Watak ini telah sekian lama menghantui politik negara, tetapi mereka mungkin tidak sedar gerakan mereka sudah dibaca, katanya. Kenyataan Anwar ini kurang dari seminggu selepas UMNO berunding dengan Pakatan Harapan termasuk DAP mengenai kemungkinan membentuk kerajaan Perak. Walaupun perundingan tersebut tidak membuahkan hasil, namun ia menimbulkan persoalan bahawa dua parti yang sekian lama berseteru itu sanggup duduk semeja. Sementara itu, Timbalan Pengerusi UMNO Johor Nur Jazlan Muhammad memberi amaran UMNO mungkin tidak akan teragak-agak menamatkan kerjasama dengan Perikatan Nasional dan bertanding bersendirian pada pilihan raya akan datang atau bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Ini katanya jika bersatu terus gairah mahu menjadi parti dominan dalam kerajaan. Nur Jazlan di petik portal FMT berkata, ahli UMNO perlu memikirkan pilihan kerjasama dengan Pakatan Harapan pada PRU15 dengan mengambil kira realiti politik semasa. Katanya cadangan jalinan kerjasama antara UMNO dengan PKR dan DAP mungkin bukan idea buruk kerana Malaysia memerlukan kerajaan inklusif untuk maju dan diterima di peringkat global sebagai negara progresif. Memiliki kerajaan yang lebih daripada 90% Melayu seperti sekarang tidak sihat atau baik untuk negara. Kita tidak boleh menyisih orang bukan Melayu dalam soal jawatan dalam kerajaan, katanya. Walaupun UMNO dan DAP berseteru dalam banyak hal melibatkan soal dasar dan urus tadbir, tetapi di dalam politik pilihan raya, kedua parti itu tidak bertembung di kebanyakan kawasan. Ini disebabkan kedua-dua parti tersebut mempunyai profil pengundi yang sangat berbeza. Sebaliknya, UMNO mempunyai banyak pertindihan kerusi pilihan raya yang ingin ditandingi dengan Bersatu dan PAS kerana ketiga-tiga parti merebut undi masyarakat Melayu dan Islam. Walaupun Kemelut Perak telah melabuhkan tirainya dengan pelantikan Menteri Besar dari UMNO, namun krisis perebutan kuasa jawatan nombor 1 negara belum menampakkan pengakhirannya. Terkini Datuk Seri Anwar Ibrahim dari PKR yang mewakili Pakatan Harapan bersama-sama DAP dan Amanah mendapat nafas baru apabila disokong oleh 10 ahli Parlimen UMNO termasuk bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi. Menurut Astro Awani, sumber yang rapat dengan percaturan tersebut mendakwa sokongan yang diperolehi Anwar daripada 10 MP UMNO tersebut adalah dalam bentuk akuan bersumpah yang akan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Sumber itu menjelaskan 10 MP UMNO selain Pekan dan Bagan Datuk ialah Ahli Parlimen Pasir Salak Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, Ahli Parlimen Pontian Datuk Seri Ahmad Maslan, Ahli Parlimen Padang Rengas Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz dan Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bung Mukhtaradin. Selain itu, nama Ahli Parlimen Kimanis Datuk Muhammad Alamin, Ahli Parlimen Macang Datuk Ahmad Jazlan Yaakob, Ahli Parlimen Paya Besar Muhammad Syahar Abdullah dan Anggota Parlimen Parit Muhammad Nizar Zakaria turut tersenarai. Walaupun dengan nafas baru oleh 10 MP UMNO itu, Anwar belum dapat mengumpulkan SD yang secukupnya untuk membentuk kerajaan baru dengan majoriti mudah, apatah lagi majoriti besar kukuh dan meyakinkan seperti yang didakwa beliau sebelum ini.
Selain ahli parlimen UMNO, Anwar juga dikatakan mendapat sokongan dua ahli parlimen gabungan Parti Sarawak GPS dan beberapa ahli parlimen yang dahulunya bersama-sama dalam parti Tun Dr. Mahathir Mohamad, kata sumber itu. Menurut sumber itu lagi, sokongan UMNO kepada Pakatan Harapan yang turut dianggotai oleh DAP itu sepatutnya dicetuskan semasa Kemelut Perak baru-baru ini, tetapi digagalkan setelah Majlis Tertinggi UMNO menolak kerjasama parti itu dengan Pakatan Harapan. Sebelum ini, Setiausaha Agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa berkata, wujud cubaan dan konspirasi pihak tertentu untuk mengubah pendirian Barisan Nasional menolak Datuk Seri Anwar Ibrahim dan parti DAP. Perkara itu didedahkan Setiausaha Agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa yang menyatakan konspirasi menggagalkan dasar No Anwar No DAP sedang berjalan dengan menggunakan SD. SD cuba dikutip, pujuk rayu berterusan, punca kemarahan kepada kerajaan cuba direka, nama istana dan kerabat turut diguna. Liciknya pihak yang kempunan kuasa yang berharap mengambil alih kuasa amat bijak mengatur strategi, kata Anwar dalam satu hantaran di Facebooknya. Anwar Ibrahim disarankan supaya tidak membuang masa dengan dakwaan mendapat sokongan daripada ahli parlimen bagi membentuk kerajaan barunya, kata Otai Reformis. Sebaliknya, Setiausaha Kumpulan Penyokong Tegar Presiden PKR itu, Abdul Razak Ismail berkata, sudah tiba masanya Anwar melangkah ke depan dan bertemu dengan pimpinan parti di setiap negeri. Kita mula tertanya-tanya bilakah masanya Pakatan Harapan akan berhenti berharap belas ihsan ahli parlimen Perikatan Nasional Barisan Nasional untuk menyeberang, katanya seperti dilaporkan Free Malaysia Today. Sewajarnya Anwar bakal sahaja SD akan bersumpah itu dan mula turun ke negeri untuk bertemu pimpinan setempat dan move on, katanya lagi. Pada September lalu, Anwar yang juga ahli parlimen Port Dickson membuat pengumuman mengejut apabila mendapat sokongan majoriti daripada ahli parlimen untuk membentuk kerajaan baru. Bagaimanapun, Anwar tidak mendedahkan butiran SD berkenaan semasa mendapat perkenan menghadap Yang di-Pertuan Agong pada Oktober dan terus meyakinkan pelbagai pihak dia memiliki sokongan yang kukuh untuk menggantikan Perikatan Nasional. Rancangan pembangkang untuk menggagalkan Belanjawan 2021 juga tidak menjadi kenyataan apabila Anwar memberikan arahan pada saat-saat akhir untuk ia tidak dicabar melalui undian belah bahagi. Ketika Belanjawan 2021 didakwa akan dicabar di peringkat jawatan kuasa, satu demi satu peruntukan buat kementerian yang ada diluluskan sama ada melalui undian suara atau belah bahagi. Ia berlaku ketika ada ahli parlimen UMNO sudah menyatakan pendirian untuk tidak terlibat dalam pengundian dan pada ketika sama, sokongan ahli parlimen kepada Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri terus diragui. Abdul Razak berkata, apabila Pakatan Harapan mendapatkan sokongan minimum 15 ahli parlimen untuk menyokong undi belah bahagi dalam Belanjawan 2021 pada peringkat dasar, menimbulkan tanggapan dalam kalangan orang ramai bahawa usaha menjatuhkan Perikatan Nasional sudah berakhir. Ia semakin jelas apabila peruntukan 22 kementerian lulus satu persatu di peringkat jawatan kuasa tanpa banyak halangan setakat ini, katanya. Walaupun Anwar gagal membuktikan sokongan, Setiausaha Agung Barisan Nasional Anwar Musa mendakwa bahawa masih terdapat usaha yang sedang berjalan bagi mengumpulkan SD dan mengubah pendirian UMNO yang bersetuju menolak Anwar dan DAP. Bagaimanapun, Setiausaha Agung Barisan Nasional itu tidak memperincikan dakwaan berkenaan. Sementara itu, dalam ucapan Perhimpunan Agung Warisan, Presiden parti itu, Muhammad Syafiee Abdal berkata, pembangkang perlu berani melakukan perubahan kerana sebelum ini, dengan kerjasama yang dilakukan, mereka berjaya mengalahkan Barisan Nasional pada pilihan raya umum lalu. Abdul Razak dalam laporan berkata, Pakatan Harapan perlu bekerjasama dan mengeratkan hubungan dengan parti pembangkang lain, termasuk Warisan, untuk memenangi PRU akan datang. Kerajaan Perikatan Nasional sekali lagi berdepan kemungkinan akan jatuh sekali lagi jika pengundian kali ketiga Belanjawan 2021 gagal mendapat sokongan majoriti esok, kata Dr. Mahathir Mohamad. Menyatakan hal itu, Mahathir berkata, ahli parlimen perlu memikirkan kepentingan rakyat melebihi kepentingan sendiri atau jawatan kerana ketika ini rakyat sudah cukup marah kepada kerajaan. Justru bekas Perdana Menteri itu berkata, dia dan ahli parlimen Gua Musang, Tengku Razali Hamzah, sedia menawarkan diri untuk membantu mengembalikan negara dan membantu rakyat. Ada kemungkinan esok, bila undian untuk bacaan ketiga Belanjawan, ada kemungkinan kerajaan akan kalah. Saya harap mereka yang berada di parlimen akan tidak memikirkan diri mereka sendiri, tetapi memikirkan tentang negara. Saya harap cadangan kita ini akan tercapai jika wakil rakyat dalam Dewan memberi kepercayaan, katanya dalam sidang media khas di Ibu Negara. Sidang media itu menarik perhatian ramai
kerana diadakan ketika tahap sokongan yang diterima Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri terus diragui. Tengku Razaleh sendiri menganggap kerajaan sekarang tidak mendapat keabsahannya dan Muhyiddin bukan Perdana Menteri yang memiliki keabsahan. Pengerusi Lembaga Penasihat UMNO itu sebelum ini menulis kepada Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun untuk memaklumkan dia tidak akan menyertai perbahasan Belanjawan 2021 selagi keabsahan Muhyiddin dan Kerajaan Perikatan Nasional tidak dibuktikan. Tambah Mahathir lagi, dia dan Tengku Razaleh sedia memberikan khidmat untuk mengembalikan kegemilangan negara dan mereka sedia melakukannya tanpa bergaji. Kami berdua tak payah gaji pun tak apa. Kerajaan sudah bagi banyak duit pencen, katanya. Esok adalah hari bacaan kali ketiga Belanjawan 2021. Asalnya pembangkang memberi bayangan untuk menolak usul itu semasa di peringkat dasar. Namun sebaliknya, ia diluluskan dengan mudah. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim mengarahkan tiada usaha mencabarnya dibuat melalui undian belah bahagi. Belanjawan itu kemudian dijangka dicabar sengit di peringkat jawatan kuasa. Namun setakat ini tiada satu pun yang berjaya digagalkan melalui undi pembangkang. Mahathir berkata, kerajaan sekarang tidak ada strategi untuk membawa dasar bagi membela rakyat. Sebaliknya, hanya terlibat dengan politik termasuk untuk kepentingan diri sendiri. Tak ada satu strategi untuk memulihkan ekonomi negara dan juga untuk menangani masalah COVID-19. Kami harap kami akan dapat sokongan bagi menjayakan idea ini, katanya lagi. Ditanya tentang jumlah sokongan ahli parlimen yang telah diperolehinya sehingga kini, Mahathir berkata ia terpulang kepada anggota Dewan Rakyat. Begitu juga dengan jawatan Perdana Menteri, terserah kepada ahli parlimen untuk menentukan siapa. Jika semua ahli parlimen sokong saya jadi Perdana Menteri esok, katanya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.